Ada orang melihatnya sebagai pendakwah yang hebat, ya, seorang yang terulung dalam dakwah, seorang pejuang. Selepas Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, hanya pengasas kepada gerakan Islam Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir itu ketika dahulu, ya, yang telah syahid di tali gantung, ya. Tapi ada juga orang melihatnya sebagai golongan ekstrim, terlampau dan sebagainya, ya. Jadi di sini pun kita dah dapat lihat bagaimana dalam proses kita melihat manusia itu ada berbagai-bagai nilai, ya, berbagai-bagai penilaian. Jadi itulah di antara topiknya. Jadi saya bangkitkan buku tersebut kerana Al-Imam Asy-Syaikh Said Qutb dalam buku tersebut, muka surat yang pertama, saya ingat lagi, di antara kata-katanya, ayat yang pertama kalau tak silap, ya, umat manusia sekarang berada di tepi jurang kehancuran, di jurang kemusnahan kerana melesetnya mereka dalam sistem nilai, dalam bab nilai. Jadi saya baca ni apa benda yang dia nak perkatakan, ya, masa tu sekolah lagi, tak tahu apa benda. Ya, tapi apabila lama kelamaan adakah perbincangan, ya, bincang dalam Islamic Studies, ada perkataan aksiologi dan sebagainya, baru kita faham sebenarnya Al-Imam Asy-Syaikh Said Qutb, ya, yang pada zaman tersebut, zaman transisi daripada negara-negara umat Islam yang dijajah oleh kuasa-kuasa Barat, yang mana apabila Barat keluar daripada negara-negara yang dijajah untuk mengekalkan dasar penjajahannya, walaupun mereka pulang ke tanah air mereka, walaupun penjajah dah balik ke tanah air mereka, tetapi dia mahu mengekalkan lagi mengekalkan sangat budaya mereka, maka mereka telah menanam, ya, faham-faham ataupun ideologi-ideologi yang diasaskan oleh kelompok Barat ini ataupun mereka, supaya ianya dianuti, dihayati oleh umat ataupun manusia ataupun masyarakat di negara-negara yang mereka jajah, ya. Jadi mereka nak, walaupun mereka telah memerdekakan tanah air umat Islam, dia nak orang Islam ini masih memiliki cara fikir seperti mana penjajah, ya. Jadi sebab itulah apabila mereka telah keluar walaupun daripada tanah air umat Islam, mereka mengekalkan ideologi-ideologi mereka di tanah air umat Islam. Jadi mereka tanam kefahaman kepada masyarakat negara-negara yang dijajah oleh mereka ini, supaya menerima ideologi-ideologi fahaman-fahaman mereka, sehingga umat Islam khususnya telah memiliki sistem nilai yang bermasalah, sistem nilai yang tidak lagi berasaskan kepada sistem nilai yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri, ya. Jadi oleh demikian, apabila mereka menilai sesuatu itu tidak lagi mengikut neraca agama, tidak lagi mengikut neraca Al-Quranul Karim. Mereka melihat sesuatu ataupun mereka nak menjustifikasikan sesuatu itu berdasarkan sistem nilai yang baru. Sama ada sistem nilai dari sudut pemikiran liberal ke, kapitalis ke, ataupun mereka menilai sesuatu itu berasaskan kebendaan dan sebagainya. Ya. Jadi oleh yang demikian, apabila sistem nilai ini atau pemahaman-pemahaman ini telah dianuti oleh masyarakat ataupun umat Islam yang dijajah tadi, menyebabkan sistem nilai mereka itu rosak, dan hasil daripada rosaknya sistem nilai itu, maka umat Islam juga berada di jurang kehancuran. Ya. Sebagai satu contoh, umpamanya apabila mereka melihat kemajuan yang berlaku di Barat adalah berpunca daripada sistem ekonomi yang berasaskan kepada
riba umpamanya, maka mereka menganggap bahawa riba ataupun interest itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, ya, maka orang kena terima. Sedangkan perkara itu merupakan sesuatu yang bercanggah dengan agama, bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Ya, jadi apabila orang Islam melihat perkara yang dilihat oleh Islam itu perkara yang tidak baik, tetapi cuba dilihat sebagai baik, maka rosaklah sistem nilai umat Islam. Dan apabila umat Islam rosak di sistem nilai, maka etika ataupun kehidupannya juga akan menjadi tunggang langgang ataupun jadi rosak. Jadi sebab itulah ya, di antara perenggan terawal, ayat terawal yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Said Qutb, ya, bahawa masyarakat ataupun umat manusia pada hari ini berada di tepi jurang kehancuran kerana melesetnya mereka dalam sistem nilai. Jadi ini di antara mukaddimah perbincangan kita, ya. Sebenarnya perkara yang termasuk dalam perbincangan sistem nilai ataupun aksiologi ini sebenarnya dah ada dalam Islam, ya. Di antaranya hukum-hukum taklifi, ya. Tapi apabila sebuah hukum taklifi orang nampak macam biasa-biasa saja, tapi sebuah aksiologi nampak hebat sikitlah, ya. Nampak istilah akademik, itu pun nilai juga, okey. Jadi kita pergi kepada slide. Okey, aksiologi itulah asalnya aksiologi bermaksud sains, teori atau sistem nilai. Aksiologi itulah penzahiran manusia melalui perlakuan betul salah, memuaskan, baik ke, bahagia dan sebagainya, termasuk nilai estetika, nilai etika dan estetika, ya. Maknanya aksiologi ini merupakan penzahiran manusia, penzahiran manusia ataupun perlakuan manusia, sama ada perlakuan mereka itu betul ke, sah ke tidak sah ke, baik ke tak baik ke, sama ada nilai itu nilai estetika ataupun nilai-nilai seni ataupun nilai etika ataupun nilai-nilai moral, ya. Maknanya ini di antara topik perbincangan kita, ya. Okey, jadi 5 nilai, walau bagaimanapun, ya, walau bagaimanapun kalau kita lihat sebenarnya sistem nilai yang ada pada Islam ataupun dalam Islam itu sendiri sebenarnya dah ada sistem nilai yang begitu komprehensif, ya, yang disebut oleh para ilmuwan Islam, oleh ulama-ulama Islam. Di antaranya yang disebut hukum taklifi. Apa dia hukum taklifi? Di antaranya ialah hukum-hukum fiqh, ya, untuk kita menilai sesuatu. Di antaranya wajib, sunat, harus, makruh, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi ini sebenarnya yang ada pada Islam, yang mana apabila kalau umat Islam hayati betul-betul perkara ini, maka insya-Allah umat Islam berada dalam kehidupan yang terbaik, ataupun umat Islam akan menjadi umat yang terunggul. Tapi oleh kerana umat Islam pada hari ini sebahagian besar dah menghadapi masalah dalam sistem nilai, ya, maka dia telah menjadi masyarakat ataupun umat yang lebih teruk lagi daripada orang bukan Islam. Kenapa? Kerana sistem nilai ini sebenarnya adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apabila umat Islam lari daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan berada dalam kegelapan yang lebih gelap lagi daripada petunjuk ataupun sistem nilai orang bukan Islam. Ya. Okey, sebagai satu contoh umpamanya, perkara yang perkara yang wajib. Apa dia perkara yang wajib kalau dia sudut ibadah? Apa dia? Yang kita tiap hari buat ibadah ni, apa dia? Solat, ya. Solat umpamanya. Ya ayyuhallazina amanu aqimus salah. Wahai yang beriman, dirikan sembahyang, ya. Kena keluar zakat, ya. Ya ayyuhallazina amanu tunaikan zakat, wa atimul hajja wal umrata lillah, ya. Tunaikan haji dan umrah kerana Allah.
ya. Yang mana ianya merupakan perkara-perkara yang wajib yang berkaitan dengan ibadah, ya. Jadi kalau orang Islam memahami bahawa solat itu adalah satu ibadah, kenapa perlu ada ibadah? Kerana dia kena faham bahawa ibadah solat ini merupakan salah satu proses kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi oleh kerana orang Islam memahami bahawa dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara putus, secara qat'i melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih yang disebut sebagai hujah-hujah yang qat'i, hujah-hujah yang putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena tunaikan. Kita tak boleh nak pertikaikan. Kerana apa? Kerana ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalaulah seorang itu melihat perlakuan sembahyang ini dari sisi ataupun dari kacamata kapitalis umpamanya, dia kata perlakuan sembahyang ini adalah satu perlakuan yang tak bagus, yang merugikan, ya. Kerana setiap kali kita solat, ya, kalau kita sekali solat, sembahyang berjemaah, ada zikir dan sebagainya, mungkin mengambil masa 10 minit. Ya. Kalau yang jenis veteran mungkin 12 minit kan. Kalau yang jenis yang agresif, yang sport sikit, mungkin 3 minit dah siap solat. Tapi dia menganggap bahawa nilaian 10 minit, 5 minit itu cukup berharga. Tetapi adalah satu kerugian apabila kita melakukan solat. Dia melihat solat itu dari aspek keduniaan semata-mata. Rugi apabila dia menghabiskan masa dengan beribadah, dengan solat. Kerana apa? Kerana waktu itu sepatutnya tengah hari umpamanya, masa itulah orang rehat, maka ramai pekerja-pekerja datang nak membeli atau maknanya pelanggan okey pada waktu tersebut. Tapi kita nak rehat, kita nak tunaikan solat, maka menyebabkan kita hilang pelanggan, jadi kita rugi. Jadi dia melihat ibadah solat itu daripada aspek tersebut, ya. Jadi dia menyatakan bahawa solat ni adalah satu perkara yang merugikan. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana, ya, hari ini kita lihat kedapatan juga orang Islam melihat perkara yang wajib itu sesuatu yang begitu tidak ada nilai, ataupun melihat perkara yang haram pun perkara yang tidak boleh diterima, ya. Kalau dahulu umpamanya wanita zaman-zaman dahulu begitu dipandang rendah, ya. Zaman jahiliah, zaman Nabi sebelum diutuskan menjadi rasul, ataupun sebelum orang terima dakwah Islam ni, perempuan ni dianggap sebagai barang perniagaan, ya. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa umpamanya, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Firaun melihat zaman jahiliah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan menjadi nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana orang perempuan ini yang tidak ada nilai, ya, ditanam anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, ya, dan sebagainya, ya. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bawa Islam, ya, mengajak manusia kepada kehidupan yang sempurna, kehidupan yang penuh harmoni, maka Islam telah mengiktiraf bahawa perempuan sama sahaja dengan lelaki, ya. Tak ada yang lebih, yang kurang antara lelaki dengan perempuan. Tak ada yang lebih antara orang Arab dengan yang bukan Arab. La fadlun Arabi ajami illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan bukan Arab, melainkan dengan takwa. Begitu juga dengan orang lelaki dan perempuan. Jadi Islam telah mengangkat martabat perempuan menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat yang perlu ditunaikan hak-hak mereka, ya. Tetapi apabila zaman berubah, maka pada hari ini kita lihat wujudnya faham bahawa berhak juga untuk merasai bagaimana kalau dia menjadi lelaki, ataupun begitu juga lelaki berhak juga untuk dia jadi perempuan, maka lahirlah LGBT dan sebagainya, ya. Saya rasa perkataan ini bukan saya rasalah,
kehidupan saya sekolah-sekolah saya, orang yang umur sama saya ni tak pernah pun dengar. Betul tak pernah pun dengar dengan LGBT. LGBT ni baru sangat lagi. Saya ingat dalam tempoh 10 tahun baru ataupun mungkin 5 tahun. Begitu cepat sekali menarik perhatian, dibantu dengan medsos, dengan media sosial. Begitu berminat. Sampai ke hari ini, apabila kalau ada kritikan terhadap kelompok ini, maka orang yang dikritik itu dianggap sebagai orang yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, orang yang mencabuli hak asasi manusia dan sebagainya. Ya. Kalau dahulu, umpamanya, kalaulah seseorang itu berpakaian terlalu seksi, ya, terlalu seksi dan maka masyarakat akan melihat perkara tersebut satu perkara yang perlu ditegur, perkara yang mengaibkan, ya, maka perlu ditegur, ya. Dahulu boleh tegur, dengan pakaian seksi kita boleh tegur, ya. Tapi hari ini apabila kita tegur, maka orang yang menegur itu dianggap melakukan satu kesalahan yang amat besar, ya. Kesalahan yang amat besar kerana apa? Kerana yang menegur itu telah mencabuli hak asasinya untuk bebas memakai apa sahaja yang dikehendaki. Inilah kita lihat betapa celarunya hari ini orang umat manusia dalam sistem milad. Ya, begitulah juga dengan arak umpamanya dalam perkara yang diharamkan oleh Islam. Ya, bagi hari ini kalau kita lihat apabila dikenakan hukuman yang agak keras kepada orang yang mabuk, yang minum arak, dianggap sebagai hukuman tersebut sebagai hukuman yang tidak beri kemanusiaan. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat kejadian kematian, kemalangan yang menyebabkan kematian akibat daripada mabuk makin lama makin menjadi-jadi kan. Hari ini kita dengar bagaimana di Ipoh, seorang yang ditangkap kerana dituduh bersabit dengan kesalahan memandu dalam keadaan mabuk yang telah menyebabkan kematian. Tapi pemberitaan itu seolah-olahnya nak menzahirkan sedihnya, kesiannya kepada pemandu tersebut yang mungkin dengan peraturan baru dia akan dikenakan hukuman penjara 10 tahun, dikenakan hukuman denda 20,000. Tetapi bagaimana nasib ahli keluarga yang telah kehilangan seorang ayah akibat daripada perbuatan mabuk tersebut yang menyebabkan ayahnya mati kerana pemandu mabuk tersebut. Jadi hari ini kita dapat lihat betapa manusia begitu prihatin terhadap perlakuan orang yang melakukan kesalahan, jenayah, tetapi mengambil mudah terhadap mangsa-mangsa kesalahan tersebut. Inilah yang berlaku, yang kita dapat lihat, yang berada di hadapan kita pada hari ini. Ini merupakan suatu keadaan yang perlu sama-sama kita cari solusi. Bagaimana kita nak ubah perkara ini supaya kehidupan kita semua ini berada dalam keadaan damai bahagia. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita kena kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah sistem milad yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau yang wajib, kalau dalam bab solat kita fahamlah ya, zakat ya, zakat. Tapi hari ini orang melihat zakat ini sesuatu yang membebankan, ya. Yang membebankan kerana apa? Kita kena keluarkan zakat pula. Kan? Apabila disebut okey, nisab hari ni tak silap saya lebih daripada 20,000 dah sampai nisab. Dia kena keluar zakat berapa persen? 2.5%. Contohnya ya. Sebenarnya zakat ni kalau kita lihat orang Yahudi dahulu mereka kena zakat juga. Tapi zakat dia lagi tinggi, ya, iaitu dah 25%. Kita ni 2.5% saja, ya. Jadi apabila kita melihat zakat ini adalah sebagai salah satu proses tazkiyah harta, pembersihan harta, dan ini merupakan ibadah, maka orang Islam
selesa untuk menunaikan zakat. Tetapi kalau dia melihat zakat itu seperti cukai, maka dia akan terbeban. Ya. Sebab itulah ini kita pun rasa sedih ya, apabila statement KWSP baru ni ya, telah menzahirkan apabila start daripada 2017 sampailah ke hari ini, tak sampai 70% orang Islam yang telah menukar simpanan mereka di KWSP daripada konvensional kepada Islamik, kepada syariah. Ya, sedangkan orang Islam ramai yang yang menyimpan di KWSP, tetapi hanya sedikit sahaja yang menukar simpanan mereka mengikut syariah. Ya, sedangkan kita dapat lihat bagaimana setiap tahun itu dividen yang tidak halal ataupun yang tidak syar'i itu lebih daripada 60%. 60%. Ada sampai 70%. Tahun ni yang baru ni rasanya 69 ataupun 70%. Maknanya apabila dia dapat dividen, dia dapat katalah dividen tu 10,000. Maknanya 7,000 tu dia tidak boleh gunakan sebab ia ada dalam keadaan tidak syar'i. Konten yang syar'i je hanyalah untuk 3,000 je. Tapi apabila dia nak membersihkan pula 7,000 tu, banyak pula rasa. Kan dia telah diberi pilihan dengan adanya sistem yang syar'i. Jadi kenapa jadi macam ni? Kerana mungkin sebahagian umat Islam itu sendiri melihat perkara ini terlalu mudah ataupun tidak penting, sedangkan harta ini akan menjadi bebanan persoalan bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Ya. Jadi saya menyuruhlah ya kepada yang masih lagi ya. Saya tidak ada apa-apa share dalam KWSP ya. Tapi sekurang-kurangnya kalau dah ada pilihan yang baik, yang syar'i dengan yang tak syar'i, maka wajib kepada kita memilih yang syar'i, yang Islami. Kalau kita pilih juga yang tak Islami, maka kalau bercampurnya perkara-perkara yang haram, maka kita akan dibebankan dengan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita dah pilih yang syar'i, tapi ada juga orang duk kata dan sebagainya, kita serah kepada mereka. Ya, yang penting kita telah tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perkara-perkara yang mengikut kehendak nilai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga dalam bab itu, bab ekonomi, bab harta. Ya. Begitu juga dalam bab sosial, ya, kita kena hormat kepada orang tua, wajib ya, hormat kepada orang tua, isteri kena hormat kepada suami, anak kena hormat kepada orang tua ya. Ini merupakan sistem nilai yang dianjurkan ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sistem nilai yang ada dalam Al-Quran dia tetap, tetapi dalam masa yang sama ada perkara-perkara yang bersifat zon, yang kabur ataupun yang bersifat diam itu, yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terpulang kepada kita untuk kita menggunakan akal fikiran. Tetapi kalau perkara-perkara putuskan secara qat'i oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak ada pilihan. Kenapa kita tidak ada pilihan? Sebab kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni adalah hamba. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, kulli ibadi, katalah hamba-Ku. Kita ni taraf kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala kata, kita kena akut. Ya. Kita ni bukan ni pekerja. Kalau pekerja Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita puas hati, kita boleh atau petition, kita boleh mogok, kita boleh mogok. Tapi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Kita ni bukan pegawai dia, bukan eksekutif dia. Kalau eksekutif ataupun pegawai kita tak suka, kita boleh letak jawatan. Kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi perkara yang wajib ini iaitulah perkara yang apabila kita buat, kita akan dapat pahala, dan kalau kita tinggal, ini akan berdosa lah. Ya.
Begitu juga dengan perkara sunat. Perkara sunat ini sebenarnya ini merupakan tanda kita akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak wajib, tetapi bersayang kepada mereka yang melakukannya. Contohnya kita solat sunat, puasa sunat, dan buat perkara-perkara yang Allah Taala suka, yang Nabi suka, maka itu merupakan perkara-perkara yang digalakkan lah, yang amat terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang harus, makan, minum itu merupakan perkara-perkara harus. Jadi ini di antara sistem nilai peraturan ataupun hukum hakam yang ada dalam agama kita, yang mana dalam kehidupan kita ni kita tak dapat lagi daripada halal, wajib, sunat, harus, makruh dan sebagainya. Perkara yang harus, tapi apabila kita buat dengan cara yang baik, kita akan dapat pahala menjadi sunat. Begitu juga perkara yang wajib, kalau kita tak ikut syarat, dia menjadi dosa kepada kita apabila kita langgar. Jadi perkara wajib, sunat, harus ini disebut sebagai nilai ma'ruf, sifat-sifat mahmudah. Dan perkara-perkara yang makruh, perkara yang haram disebut dengan nilai-nilai mungkar yang perlu kita jauhi. Contohnya, kalau kita masuk dalam masjid, perkara yang makruh, apabila kita masuk masjid, kita terus duduk. Sebab Nabi SAW amat menggalakkan apabila kita masuk dalam masjid, kita solatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Pernah suatu ketika Nabi tengah khutbah, masuk sahabat, duduk, Nabi SAW tengah khutbah, Nabi tegur sahabat supaya mendirikan solat tahiyatul masjid. Jadi itu merupakan perkara yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sumber nilai yang baik iaitulah Al-Quran dan sunnah, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sumber yang baik itu sebenarnya datang daripada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sunnah, kata-kata Nabi. Apa yang diperkatakan Nabi disebut sebagai sunnah ataupun hadis. Jadi sunnah ataupun hadis ini apa yang diperkatakan, kata-kata Nabi, perlakuan Nabi, apa yang Nabi buat, dan juga takrir, pengesahan Nabi. Sahabat buat depan Nabi, Nabi benarkan, maka ia juga dianggap sebagai sunnah, ataupun sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya apabila sebut takrir ini ialah peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yang makan dhab. Dhab ni ialah biawak pasir, biawak, kena biawak kan, biawak, biawak padang pasir dikenali dengan dhab. Fizikalnya lebih kurang lah, tak handsome sangat. Tapi biawak di padang pasir ni ataupun dhab ini adalah sejenis binatang yang boleh dimakan. Sebab itulah pernah menjadi suatu perbahasan di kalangan orang tua dahulu, biawak kita ni boleh makan ke tak? Dia kata boleh makan. Mungkin kita rasa pelik, tapi ini sesuatu yang pernah dibahaskan suatu ketika dahulu. Menjadi perdebatan di kalangan salah pada orang dulu lah, sebab dia kata sama macam dhab. Sedangkan dhab yang di padang pasir itu, dia makan makanan yang bersih. Lidahnya tidak bercabang. Lidahnya macam lidah binatang biasa. Macam lembu, macam kita. Lidah dhab ni. Dia sejenis binatang padang pasir yang makan biji. Jadi sebab itulah dia jadi obat. Bayangkanlah binatang duduk di padang pasir, dia makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di padang pasir, sudah tentulah dia mempunyai daya tahan yang hebat, kan? Sebab itulah kalau orang melihat dhab ni, tak silap saya, ambil masa yang lama dia nak mati. Jadi orang pun berobat, obat dhab, jadi ramai juga sahabat-sahabat yang pergi ke Mesir, kadang balik berniaga dhab, tak bawa balik degree, bawa balik dhab juga. Tak ada masalah lah. Jadi pernah suatu ketika dahulu, kembali kepada cerita zaman Nabi ni, ada sahabat yang makan dhab, lepas tu dia menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tawar kepada Nabi, tawar macam mana? Dia ajak Nabi makan. Nabi kata budaya dia sebagai orang Mekah,
tidak makan dhab. Tapi Nabi tak kata dhab itu adalah suatu perkara makanan yang diharamkan. Jadi dengan sahabat yang makan dhab itu, maka hadis itu disebut sebagai kaedah takrib, pengesahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itulah nilai dhab dalam Islam maknanya sesuatu yang harus, yang boleh dimakan. Jadi sumbernya daripada mana? Daripada sunnah Nabi ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber yang buruk pula ialah sumber daripada syaitan dan juga hawa nafsu. Syaitan ni memanglah suruh perkara-perkara yang tidak baik. Yang menyeronokkan hawa nafsu itu adalah nilai-nilai atau sumber baik. Ya. Okey, seterusnya. Muaz. Dah gerak. Ustaz. Okey. Nilai yang terbaik itulah perkara yang disuruh dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan kerja seorang itu yang terbaik. Okey. Dalam Islam ini nilai terbaik ialah sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya bukanlah berasaskan kepada pengaruh seseorang. Ya. Dengan sebab benda itu lahir daripada orang yang terpengaruh, maka ianya dianggap sebagai sesuatu yang mulia. Tak. Islam tidak melihat perkara tersebut. Ya. Tetapi kalaulah seseorang yang berpengaruh dan dibuat perkara yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan dihormati, tak ada masalah. Tetapi kalaulah kerana dia itu sahaja orang yang berpengaruh, bukanlah bermaksud semua perkara yang dibuat itu adalah yang terbaik. Ya. Jadi maknanya kecuali apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Majoriti masyarakat pergaulan bebas. Contohnya sistem hari ini melihat apa sahaja yang diutarakan oleh kelompok majoriti, masyarakat menganggap ianya adalah yang terbaik. Islam tidak melihat macam tu. Islam melihat kalaulah majoriti itu bertepatan, tidak bercanggah dengan Al-Quran, kita boleh terima. Tapi kalau majoriti itu bercanggah dengan Al-Quran, maka ini tetap tidak baik dari perspektif Islam. Itu nilai dia. Keabsahan undang-undang ciptaan manusia. Ya. Begitu juga undang-undang yang dicipta oleh manusia. Ya. Okey, jadi kita bagi peluang kepada azan dan saya rasa cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung nilai-nilai ini pada minggu hadapan insyaAllah. Ya. Okey. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.